Okey, kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua, sihat hari ini? Alhamdulillah. Macam naik bas ni . Diri-diri pula. Kenapa susu macam itu Tak tahu. Macam naik bas. Tak apalah, tak apa. Macam ni, kalau susun 3 ke 4 ke cantik sikit. Oh, Cik Ya. Cik Ya, dia suruh susun. Oh, Kak Ram Kak Ram ni. Arahan ni terima. Tak ikutlah, kalau selesa tak apa. Cuma saya rasa saya macam naik bas tu. Apa Cik Ya? Okey. Dah sudah. Tinggalkan masa bas dalam masjid isu-isu ni. Sekejap, saya ambil gambar ni tak? Bagus ni ambil gambar ni. Alah. Cik-cik ni, kakak-kakak kan. Tak. Tak pakai mask tak payahlah pakai mask. Tak apa, okey. Comel. Oh, naik bas kena pakai mask Betul-betul dia buat macam naik bas. Itulah macam-macam. Okey, hari ni muka surat berapa? Dah sudah. Hari ni muka surat berapa? 346 Tinggalkan selengan tu. Okey, 346. Okey, betul. Bab yang ke-50 kita hari ini. Bab kita yang ke-50 akan membincangkan tentang tidak perlu berwuduk kerana makan daging kambing dan makan sawiq. Babun man lam yatawadda min lahmi syati was-sawiqi. Wa akala Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu radhiyallahu anhum falam yatawadda'u. Maksudnya, sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum pernah memakan daging kambing dan sawiq. Sawiq ni maksudnya tepung gandum namun mereka tidak mengulangi wuduknya. Tepung gandum tu maksudnya kita buat roti lah gitu, bukan makan tepung gandum. Kita buat roti ataupun apa-apa sajalah makanan yang diperbuat daripada tepung gandum. Baik, seterusnya hadisnya di sini. Nombor 207. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Maksudnya, Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengkabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah ibn Abbas bahawasanya Rasulullah SAW makan peha kambing. Lalu baginda solat tanpa mengulangi wuduknya. Okay, hadis ini juga terdapat di nombor 5404 dan 5405 dalam bab yang lain.
Baik, seterusnya syarah judul bab. Okay, syarah judul bab maknanya judul bab kita di atas itu babun man lam yatawadda min lahmi syati wassawiqi. Maknanya bab tidak perlu berwuduk kerana makan daging kambing. Kenapa kena ambil wuduk kalau betul-betul ni? Bau. Kalau kita makan daging kambing, badan kita bau kambing ke? Cik Ya. Cik Ya suka tau bagi statement kelakar. Tak, Cik Ya kita bau. Kita kalau makan daging kambing, badan tak bau kan? Bau ke? Kambing tu yang bau, kita tak bau lah kan? Okay, okay. Sedap ya? Masya Allah. Lembut. Makan. Ya, ayat Sosok tak makan ke? Makan. Sosok makan. Sosok makan daging kambing cuma tak berapa sangat lah. Tak berapa sangat. Dia kalau ingin ke apa kan, baru saya makan. Oh, daging lembu lihat. Daging kambing tak lihat. Very nice Oh, jadi semua ni sedang memikirkan resepi apa ya masak kambing? Sate kambing. Okey, tinggalkan sate kambing. Terus ini Al-Bukhari menyebutkan daging kambing akan agar dimasukkan juga ke dalam hukumnya haiwan-haiwan yang setara. Okey, maknanya di sini yang senang kita kata kalau kita makan daging kambing tidak perlu untuk berwuduk. Maknanya sebelum kita makan tu kita dah ada wuduk. Tapi kemudian kita dah makan, lepas kita makan tu adakah perlu kita mengambil wuduk kembali? Okey, dalam bab sendiri sudah menyatakan bahawa tidak menjadi keperluan. Maka di sini dia kata Imam Al-Bukhari menyebutkan daging kambing agar dimasukkan juga ke dalamnya ke dalam hukumnya haiwan-haiwan yang setara. Maknanya kita boleh kata ayam, itik kan apa-apa lagi lah yang boleh dimakan dagingnya. Terlebih yang di bawahnya itu bawah kategori kambing. Adapun haiwan yang levelnya di atas kambing kemungkinan dia mengisyaratkan ada pengecualian untuk daging unta. Jadi kalau daging unta beza ya cara perbahasannya sebab mereka yang mengecualikan daging unta dari daging-daging lainnya yang dibolehkan solat setelah mengkonsumsinya tanpa perlu mengulangi wuduk beralasan kerana kadar lemaknya tinggi. Okay, jadi kalau daging unta ni memang ada hadis yang menyebutkan bila kita makan daging unta, Nabi SAW perintahkan kita untuk berwuduk, ambil wuduk sekali lagi. Itu nanti pada perbahasan yang lain lah ya. Di situ pun ada dua pandangan ya. Oleh kerana itu, mereka tidak membezakan antara yang sudah dimasak maupun yang masih mentah. Ini tentang daging unta. Okay, ada di kalangan para ulama ketika mereka membahaskan tentang makan daging unta ni, mereka tidak memberikan pengecualian sama ada daging unta tu dah masak ataupun belum masak kan kalau kita makan lah. Mungkin ada yang nak makan mentah, wallahualam ya. So di situ dia kata tetap perlu ambil wuduk. Okay. Jadi dia kata di sini dalam masalah ini terdapat dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang merupakan pendapat Imam Ahmad serta pendapat terpilih oleh Ibn Khuzaimah dan para muhaddis bermazhab Syafi'i lainnya. Jadi ada hadis contoh saya bawakan di sini, hadisnya tak dalam buku saya bacakan di sini hadisnya. Hadis daripada Jabir bin Samurah di mana dia kata anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki dia pernah tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang makan daging ini. Jadi pertama dia tanya Nabi, atawaddau min luhumil ghanam? Adakah saya perlu berwuduk ataupun seseorang itu dia perlu berwuduk ketika dia makan daging kambing? Kambing dulu. Qala, jadi Nabi kata apa? In syi'ta wa tawadda wa in syi'ta fala tawadda. Jika sekiranya kamu inginkan, maka berwuduklah. Tapi kalau tak nak ambil wuduk pun tak jadi masalah. Ini jawapan yang Nabi SAW berikan. Jadi dia berikan dua jawapan kan di situ kan. Kalau nak wuduk, ambil wuduk. Kalau tak nak ambil wuduk pun tak ada masalah. Gitu Nabi kata untuk daging kambing.
lelaki ini juga dia tanya kepada Nabi tentang makan daging unta pula bagaimana. Okay, setelah dia dengar jawapan Nabi tentang daging kambing tadi. Jadi di sini dia kata atawaddau min luhumil ibil. Jadi adakah saya perlu berwuduk kalau saya makan daging unta? Nabi kata gini, na'am, ya. Nabi kata ya. Fatawadda min luhumil ibil. Hendaklah kamu berwuduk kalau kamu makan daging unta. Okay, itu saya berikan hadis yang umum sajalah. Nabi suruh kita berwuduk setelah kita makan daging unta. Nanti kita akan bincanglah dalam bab yang lain. Cuma nak kata di sini, Imam Muslim dia ada meriwayatkan hadis berkenaan tentang makan daging kambing tadi, di mana Nabi berikan kepada kita dengan dua pendapat. Satu, Nabi kata kalau nak berwuduk, boleh berwuduk. Tapi kalau tak nak, tak jadi masalah. Okey, dua pendapat sedemikian. Baik, seterusnya di sini. Perkataan wasawiqi dan sawiq. Ibn Tin berkata, hadis yang tercantum dalam bab ini tidak satu pun menyebutkan tentang sawiq. Jadi, bila kalau kita rujuk pada hadis-hadis tentang daging kambing ke daging unta, tak ada satu pun yang sebut tentang makan makanan yang dibuat daripada gandum tu. Okay, tak ada satu hadis pun. Jadi yang kita boleh faham tentang gandum ini, ia adalah ucapan yang dimuatkan dalam topik. Tidak tercantum dalam hadis Nabi SAW. Ya, jadi kenapa? Okay, pernyataan ini dijawab bahawa penyebutan as-sawiq diambil dari qiyas aula. Artinya, bila mana makan daging kambing yang mengandung lemak saja tidak perlu mengulangi wuduk, maka apatah lagi jika hanya sekadar makan makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Ini tujuannya lah mengapa Imam Al-Bukhari diletakkan topik tu sebagai satu kefahaman lah untuk kita. Kalau kita makan daging kambing sahaja yang ada lemak tu kan, yang tadi kata panas lah bagai tu kan, okay, tak perlu untuk kita ambil wuduk, apatah lagi kalau kita makan yang selainnya. Contoh ialah makan makanan yang diperbuat daripada gandum itu tadi. Okay. Cuma dia kata di sini, barangkali kemungkinan ia mengisyaratkan hal tersebut pada hadis yang tercantum pada bab berikutnya. Nanti bab yang ke-51 kita akan bincangkan tentang makanan yang diperbuat daripada tepung. Ya, baik. Tapi tak apa, tinggalkan sahaja. Yang penting di situ kita kata bahawa perkataan as-sawiq di dalam bab ini hanya sekadar topik dalam bab, bukan yang terkandung dalam hadis Nabi SAW. Baik, seterusnya kita ada perkataan di situ, wa akala Abu Bakrin, sedangkan Abu Bakar memakan. Okey, makan apa di situ? Makan daging kambing tadi ya, yang kita ada 3 orang sahabat, Abu Bakar, Umar dan juga Osman. Sedangkan Abu Bakar memakan iaitu lafaz lahman. Kita ada lafaz lahman di sana bermaksud daging. Lafaz lahman iaitu daging tidak tercantum dalam riwayat Abu Dhar, tetapi tercantum dalam riwayat Al-Kushmihani. At-Tabrani telah menyebutkan hadis ini secara mausul iaitu secara bersambung dalam Musnad Syamiyin dengan sanad hasan dari jalur Sulaim bin Amir. Dia berkata, aku melihat Abu Bakar, Umar dan Osman. Hujan Bukan. Hujan. Betul hujan. Tak pasti. Bunyi macam hujan. Betul. Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey, aku melihat Abu Bakar, Umar dan Osman menyantap masakan yang dimasak dengan api. Okay, masakan yang dimasak dengan api maknanya kita masaklah. Mana makanan yang tak masak dengan api kan? Masak dengan api, namun mereka tidak berwuduk. Kerana di situ ada hadis yang menyentuh makanan yang kita masak menggunakan api. Okey, sebab tu dia masukkan dalam kefahaman ataupun dalam penerangan di sana. Hadis ini kami riwayatkan dari banyak jalur dari Jabir dengan sanad marfu' dan sanad mauquf dari 3 orang sahabat. Marfu' sampai kepada Nabi SAW. Okay, hadisnya sampai kepada Nabi SAW. Mauquf,
hanya sampai di peringkat sahabat sahaja. Itu kita panggil ia sebagai sanad yang mauquf. Sebab itu dia kata, dan sanad mauquf dari 3 orang sahabat iaitu Abu Bakar, Umar dan Osman. Baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Selesai syarah judul bab, masuk kepada syarah hadis. Baik, kita ada perkataan di sini akala katifa syadin. Itu tadi yang Nabi makan peha kambing. Maksudnya menyantap dagingnya. Okay, Nabi makan daging yang ada pada bahagian peha kambing itu. Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-At'imah. Kitab Al-At'imah maksudnya kitab makanan ya. Ada nanti dalam sebuah perbincangan hadis-hadis Nabi, semua hadis-hadis tentang makanan saja yang akan dibincangkan. Okey? Jadi itu insya-Allah lah ya, nanti kita akan masuk dalam bab tersebut. Tak tahu bila. Jauh lagi. Dengan lafaz ta'arraqa. Okay, kalau kita lihat dalam kitab Al-At'imah, hadis ini menggunakan lafaz ta'arraqa yang artinya baginda makan daging yang terdapat pada tulang. Al-arqu dibaca dengan memfathahkan huruf ain. Huruf ain kita baca baris atas dan mensukunkan huruf ra. Huruf ra dibaca dengan baris mati. Jadi bunyinya al-arq gitu Namun ada juga yang menyebutkan al-uraqu, iaitu ainnya kita baca dengan baris depan. Iaitu dengan mendhammahkan huruf ain. Itu cara bacaan saja, tak jadi masalah. Al-Qadi Ismail menginformasikan bahawa peristiwa Nabi makan daging kambing, iaitu peha kambing ni kan, ia berlaku di rumah Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib tu Abdul Muttalib yang pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi juga terjadi di rumah Maimunah. Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang akan datang. Maimunah yang dimaksud adalah bibi iaitu makcik Ibn Abbas. Sedangkan Duba'ah adalah anak perempuan kepada pakcik Ibn Abbas. Okey, boleh faham? Abdul Muttalib datuk dia? Pakciknya Zubair. Okey, kemudian? Duba'ah sepupu Nabi. Okey. Tak, Ibn Abbas ni makcik, anak saudara Maimunah. Rumah Duba'ah. Okey, jadi kenapa? Okey, pakcik Nabi. Okey, kenapa? Oh, pasal Abdul Muttalib tadi. Okey. Saya confused tadi. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Yes, yang pakciknya ialah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Okey, betul. Nanti saya cek lagi Okey, tak apa. Tinggalkan saja. Itu bukan hal yang penting lah, isu penting dalam perbincangan. Yang penting ialah, isunya di sini, dia makan di rumah Duba'ah. Okey, Nabi SAW makan di rumah Duba'ah. Ada juga hadis yang kata, ada dua pendapat di sini. Nabi makan di rumah Maimunah, iaitu isteri dia sendiri. Yang mana Maimunah di sini ialah makcik kepada Ibn Abbas. Jadi Duba'ah yang ada dekat atas tadi itu kan, yang kemungkinan tadi yang pertama merupakan anak perempuan kepada pakcik Ibn Abbas. Baik, seterusnya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ummu Salamah, dijelaskan bahawa yang memanggil beliau untuk solat adalah Bilal. Sebab tadi bila Nabi makan peha kambing, kemudian Nabi solat tanpa mengulangi wuduknya kan. Jadi dalam kisah ini yang panggil Nabi untuk melaksanakan solat tadi ialah Bilal. Ya. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis 208 di sini untuk menguatkan perbincangan pada hadis 207. Haddathana Yahya bin Bukairin qala haddathana al-Laythu an Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Ja'far bin Amr bin Umayyah anna abahu akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fadu'iya ila salati fa'alqa as-sikina fasalla wa lam yatawadda. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Uqail dari Ibn Shihab, dia berkata, Ja'far bin Amr bin Umayyah mengkabarkan kepadaku bahawasanya ayahnya mengkabarkan kepadanya bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong peha kambing. Kemudian datanglah panggilan solat kepada beliau, itu kepada semua orang maksudnya. Maka baginda meletakkan pisau itu tadi, lalu solat tanpa mengulangi wuduknya. Ini tak makan Nabi pegang je. Okay, Nabi potong. Tapi faham potongnya untuk makan lah di situ. Baik, seterusnya syarah hadis. Perkataan yahtazzu. Okay, kita ada perkataan yahtazzu. Yahtazzu maksudnya memotong, dibaca dengan huruf ha dan huruf zai. Artinya yaqta'u. Dalam bahasa lain, yaqta'u dipanggil. Memotong. Dalam kitab Al-At'imah dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri tercantum dengan lafaz ya'kulu minha. Jadi bila Nabi potong, Nabi makan juga. Okay? Maknanya bukan setakat potong sahaja dalam hadis ini. Kerana kalau kita rujuk dalam riwayat lain, kita dapati Nabi potong dan Nabi makan daripada daging tersebut. Di dalam riwayat Al-Baihaqi dari jalur Saleh dari Az-Zuhri disebutkan dengan lafaz ya'kulu dhira'an yahtazzu minha. Baginda menyantap peha kambing dengan memotongnya. Seterusnya kita ada perkataan fa'alqas sikin. Maka baginda meletakkan pisau. Okay. Di dalam kitab Al-At'imah dari Abu Yaman, dari Shu'aib, dari Az-Zuhri, diriwayatkan dengan lafaz tambahan fa'alqaha wasikin. Lalu baginda meletakkan daging dan pisau. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abdul Karim bin Al-Haytham dari Abu Yaman dengan tambahan pada akhir hadisnya berbunyi. Az-Zuhri berkata, kemudian tersebarlah kisah tersebut di tengah orang ramai. Kemudian beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddau mimma massatin nar." Berwuduklah sesudah mengkonsumsi, itu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Okey, jadi cerita dia macam ni. Nabi SAW ada pada satu ketika Nabi makan daging kambing. Ni beza daripada hadis yang tadi konteks berbeza. Hadis tadi dekat rumah Maimunah ataupun rumah Duba'a tapi hadis ni keadaan yang berbeza. Dalam satu lagi situasi, Nabi dia nak makan daging kambing tu, Nabi potong dengan pisau. Kemudian masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, orang ramai nampak Nabi ni dia tak ambil wuduk lagi. Nabi terus solat. Okey, walaupun setelah makan daging kambing itu tadi. Dan di sini kita lihat bila kisah itu ianya tersebar di tengah orang ramai, di halayak ramai, di kalangan para sahabat Nabi yang lain, mereka pun sebutkan tentang sabda Nabi yang satu lagi.
iaitu di mana Nabi kata berwuduklah sesudah kalian makan makanan yang dimasak dengan api. Atau dengan kata lain yang kita masak lah dekat api ni kan. Jadi di sini ada pendapat yang memberikan komentar lah tentang hadis ini. Dia iaitu rahimahullah berkata, waktu itu Az-Zuhri berpendapat bahawa perintah berwuduk sesudah makan makanan yang dimasak dengan api tersebut menghapuskan hadis-hadis yang membolehkan. Kerana hukum yang membolehkan datang terlebih dahulu. Jadi ada pendapat daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri kata, sekarang dengar dulu saya cakap. Jangan cakap dulu, nanti saya confuse. Okay. Bila ada hadis, bila ada hadis satu mula-mula kata Nabi pernah makan yang masak, yang mana makanan itu dimasak di atas api, kemudian Nabi tak ambil wuduk. Datang pula satu hadis yang lain yang kata bila kita makan makanan yang dimasak dengan api, perlu ambil wuduk. Bila Az-Zuhri, ni di kalangan ulama hadis Az-Zuhri ini, bila dia makan, bila dia baca hadis itu, dia kata apa? Hadis ini dia membatalkan hadis yang awal. Yang kata sebelum yang kata makan makanan apa-apa pun yang dimasak, tak perlu ambil wuduk. Jadinya menurut pendapat Az-Zuhri di sini, kalau kita makan makanan yang dimasak di atas api, perlu ambil wuduk. Itu pendapat dia. Tapi kita baca perenggan yang berikutnya. Pendapat ini dibantah. Bayangkan kalau kita pegang dengan pendapat Az-Zuhri. Setiap kali makan, kena ambil wuduk. Kan? Betul tak? Setiap kali kita makan, kena ambil wuduk. Sebab memanglah kalau kita masak tu dengan api kan, makanan tu kan, tak kira lah kita panggang ke, kita buat barbecue apa kan. Benda tu kita masak dengan api kan di sana. Di sini, dia akan buat banyak keadaan menjadi sukar. Maka sebab itu, ada pendapat yang membantah. Dia kata, walaupun hadis itu datang kemudian, mereka kata begini, ketetapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dua perkara ini adalah tidak perlu berwuduk. Okey, kalau kita rujuk di dalam hadis yang lain, kita dapati bahawa pendapat yang terakhir ataupun hadis yang terakhir yang disebut oleh Nabi sebenarnya berkaitan dengan tidak perlu berwuduk. Okay, walaupun kita tidak menafikan ada hadis kata perlu berwuduk. Tapi kemudian ada ketetapan yang lain ataupun pengakuan Nabi yang lain yang menunjukkan bahawa tidak perlu berwuduk. Ini yang dipegang oleh para ulama lah setelah itu. Setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya. Serta disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan yang lainnya. Hanya saja, Abu Daud dan yang lainnya berkata, maksud perintah di sini adalah sebuah berita dan kisah. Bukan yang menjadi lawan dari larangan. Dan lafaz ini pun diambil secara ringkas dari hadis Jabir yang masyhur tentang kisah seorang wanita yang memasak daging kambing untuk Nabi SAW. Maka baginda memakannya lalu berwuduk dan melaksanakan solat zuhur. Jadi di situ ada daripada perlakuan Nabi SAW bila Nabi makan daging kambing dekat rumah seorang wanita inilah yang masak untuk Nabi itu kan. Bila Nabi makan daging tersebut, masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, Nabi SAW ambil wuduk. Dan disebut kat situ solat zuhur. Solat zuhur. Jadi setelah itu, Nabi makan daging lagi. Lepas solat, Nabi duduk, Nabi makan sekali lagi daging tersebut. Lalu Nabi solat asar dan tidak mengulangi wuduknya kembali. Jadi kita nampak ada dua keadaan tau. Mula-mula Nabi makan, kemudian masuk waktu solat zuhur. Nabi ambil wuduk. Makan daging kambing. So kita faham daripada situ, Nabi makan daging kambing, Nabi ambil wuduk. Betul tak? Nak solat tadi. Itu situasi yang pertama. Tapi setelah itu kita faham di sini, Nabi lepas Nabi solat, Nabi duduk balik, Nabi makan. Lepas Nabi makan, masuk solat asar. Nabi tak ambil wuduk balik pula. Padahal Nabi makan lagi daging kambing tu.
Okey, baca sini. Okey, baca dekat sini. Setelah itu, beliau kembali menyantap daging tersebut. Lalu solat asar dan tidak berwuduk kembali. Ada kemungkinan, okey, yang menggunakan possibility lah kat situ. Ada kemungkinan peristiwa ini terjadi sebelum keluar perintah berwuduk. Setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Okey, itu satu. Demikian juga, wuduk beliau ketika hendak melaksanakan solat zuhur tersebut adalah kerana beliau sudah berhadas. Bukan disebabkan makan daging kambing itu. Jadi kita faham situasi di sini. Yang pertama tadi, Nabi ambil wuduk. Nabi ambil wuduk bukan sebab Nabi makan daging kambing. Tapi kerana kemungkinan Nabi dalam keadaan yang berhadas. Sebab itu Nabi ambil wuduk lalu Nabi solat zuhur. Nabi makan daging kambing lagi kan setelah selesai melaksanakan solat zuhur. Solat asar, wuduknya masih ada. Sebab tu Nabi tak ambil wuduk. Ia bukan sebab makan daging kambing. Okey, faham situasinya demikian ya. Bukan sebab Nabi makan daging kambing. Yang pertama tadi Nabi ambil wuduk, tetapi ialah kerana Nabi SAW dikatakan di situ dalam keadaan yang hadas. Baik. Imam Al-Baihaqi menukil dari Osman Ad-Darimi bahawasanya dia berkata ketika terjadi perbezaan di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini sementara belum dapat dipilih mana yang lebih kuat, maka kita harus melihat bagaimana amalan para khulafaur rasyidin sesudah Nabi SAW. Jadi kalau sekarangnya kita nampakkan ada banyak hadis yang bercanggah. Contohlah kalau tadi kita tak baca kan tentang yang serupanya Nabi ambil wuduk tu sebab Nabi berhadas. Okey. So kalau kita tak baca tentang penjelasan tersebut, mungkin kita confuse kan? Kita nak pilih yang mana satu? Sebab kadang-kadang Nabi ambil wuduk, kadang-kadang Nabi tak ambil wuduk. Jadi kita confuse. Maka di sini di kalangan para ulama mereka kata kita perlu lihat bagaimana khulafaur rasyidin. Iaitu di kalangan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Bagaimana pengamalan mereka? Kalau mereka ni tak ambil wuduk, maka kita boleh ikut cara mereka. So, bila kita baca dekat sini kan, kita nampak dekat situ, yang pertama tadi didatangkan kepada kita dengan asar tentang yang makan daging kambing siapa? Abu Bakar, Omar dan Osman. Dia ambil wuduk balik? Tidak. Okey. Baik. So kat sini kita nampak ya. Maka kita harus melihat bagaimana amalan para khulafaur rasyidin sesudah Nabi SAW. Dari sini kita dapat memilih salah satunya. Imam An-Nawawi menyetujui pendapat ini dalam kitabnya Al-Muhadzab. Imam An-Nawawi mazhab Asy-Syafi'i jangan pula keluar tiba-tiba kata saya ni pandai-pandai. Okay, Imam An-Nawawi mazhab Asy-Syafi'i. Dengan demikian, jelaslah hikmah di balik keputusan Al-Bukhari dalam mengawali hadis bab ini dengan athar yang dinukil dari 3 orang khalifah Nabi SAW. Jadi bila kita baca pendapat tadi, Imam Al-Baihaqi dan juga pendapat Imam An-Nawawi, okay, bila mereka kata kita lihat kepada para sahabat iaitu khulafaur rasyidin tadi kan macam mana mereka beramal berkenaan dengan makan daging kambing tu tadi, kita dapati bahawa setelah mereka makan mereka tidak berwuduk kembali. Jadi sebab itu kita dapati di sinilah letaknya relevan kenapa Imam Al-Bukhari dia letak athar tadi kat depan. Mula-mula kita baca, kita buka bab ini, kita bincang tentang apa yang dimakan oleh Abu Bakar, Omar, Osman tentang daging kambing tadi kan. Kemudian mereka tidak berwuduk. Imam Al-Bukhari dia awalkan bab ini dengan athar itu. Sebab apa dia tahu? Ada banyak pendapat. Bila ada banyak pendapat, ada banyak hadis juga. Yang tunjukkan kepada kita Nabi SAW kadang-kadang Nabi ambil wuduk, kadang-kadang Nabi tidak ambil wuduk. Bahkan kalau kita rujuk dalam kitab Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis yang Nabi kata apa? Kalau makan daging kambing, siapa nak wuduk boleh, siapa tak nak wuduk pun tak apa. Mungkin ada orang confuse. So sekarang nak wuduk ke tak nak? Biasa macam tu kan. Kalau ada orang tanya kita kan, macam mana Ustazah? Boleh ke tak boleh? Kita kata, tak kisahlah, dua-dua boleh. Ini boleh, so boleh ke tak boleh? Kita kata gitu kan. Kalau kita kata ada dua pendapat, di situ maknanya pilihlah pendapat yang kita rasa kita okey. Kan? So kat sini, bila ada orang mungkin dia tak ada keberanian ya,
untuk memilih pendapat yang mana dia rasa okey untuk diri dia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Ikutlah sebagaimana yang diambil ataupun dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Okey, so kita nampak dekat sini Imam An-Nawawi berkata perbezaan pendapat dalam masalah ini sudah dikenal di kalangan sahabat. Nak suruh berhenti ke apa ni? Ni tak makan daging kambing. Tapi semalam saya memang makan daging kambing. Dah 2 hari mak kita masak daging kambing. Dia masak dalca. Okey, Imam An-Nawawi berkata perbezaan pendapat dalam masalah ini sudah dikenal di kalangan sahabat dan para tabi'in. Kemudian mantaplah kesepakatan bahawa tidak perlu mengulangi wuduk setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api kecuali daging unta seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Al-Khattabi menggabungkan hadis-hadis tersebut dengan cara yang lain pula bahawa pengertian hadis-hadis perintah diarahkan kepada hukum mustahab bukan kepada hukum wajib. Wallahu a'lam. Jadi yang kesimpulannya sama jugalah macam tadi, dia mustahab lah, sama ada kita nak ambil wuduk boleh, tak ambil wuduk pun boleh, tak jadi masalah. Kalau dilihat kepada pengamalan di kalangan para sahabat itu sendiri, terutamanya Abu Bakar, Umar dan Osman, mereka tidak mengambil wuduk kembali setelah makan daging kambing. Dan juga setelah makan makanan yang dimasak di atas api itu tadi. Baik, di dalam kitab As-Salah, Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil. Yang pertama, bahawa mendahulukan makan malam daripada solat Isyak hanya berlaku bagi selain imam ratib. Okay. Dan yang kedua, dibolehnya memotong daging dengan pisau. Jadi kita makan malam dulu sebelum solat Isyak boleh saja, tak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, dibolehkan kita makan daging menggunakan pisau. Di mana dia kata sini mengenai larangan memotong daging dengan pisau, terdapat hadis tetapi hadisnya daif. Hadisnya daif yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kalaupun hadis tersebut sahih, maka larangannya dikhususkan bagi yang menggunakan pisau tersebut untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Jadi kalau kita perlu untuk makan daging tadi kan menggunakan pisau, kita makanlah guna pisau tadi. Dia kata begitulah. Okay. Tapi tak sampai kepada hukum haram lah ya. Dan di sini dia bagi kita sebab. Dia kata kerana perbuatan demikian menyerupai perbuatan orang-orang ajam iaitu non-Arab. Jadi kita orang Melayu tak apa boleh pakai. Okay. Dan perbuatan orang yang suka berfoya-foya. Tak, ini pendapat dia sajalah. Saya tak setujulah dengan pendapat ni kan. Kita agree to disagree. Okay. Kerana perbuatan, yalah walaupun dia Imam Ibn Hajar, kerana dia tak kena dengan konteks kita di situ kan. Kerana perbuatan demikian menyerupai perbuatan orang-orang ajam, non-Arab lah. Jadi dia syarah sebagai orang Arab di situ kan. Dan dia juga melihat bahawa Nabi SAW dan kalangan para sahabat adalah orang Arab. Jadi mereka makan tak guna pisau lah. Kalau makan daging mungkin lah kan kat situ. Makan rata-rata ke apa kan. Gigit gitu juga kan. Jadi dia kata itu pengamalan di kalangan orang bukan Arab. Okay. Yang mana dia kata dan juga perbuatan orang yang suka berfoya-foya. Mungkinlah. Wallahu a'lam kat situ kan. Tak semestinya. Takkanlah kalau saya makan. Makan stick kan. Sebab yelah orang Arab mungkin tak pakai stick. Dulu. Zaman dulu. Okay. Pada zaman tu kan. Jadi mereka melihat amalan-amalan yang bukan pada budaya mereka. Kebiasaannya. Macam kita orang Melayu. Kalau kita nampak orang lain makan sudu garpu. Kita tanya apa makan pakai sudu garpu. Macam tu kan. Orang Melayu pakai makan tangan lah. Kita orang gitu kan. So begitulah keadaan. Bila dia mensyarahkan hadis ini. Pada ketika itu dia melihat pada konteks orang Arab. Kan? Jadi kita bila kita sebagai orang Melayu kita baca ni macam tak kena kan. Tak bolehlah kita ambil bulat-bulat.
Sebab tu penting kan baca buku ada guru. Bayangkan kalau saya tak kata gitu, main ambil yang memang betul ni siapa makan pakai pisau berfoya-foya. Kalau saya kata gitu macam mana? Keluar semua orang daripada kuliah. Macam mana nak makan pakai pisau pun takut kan. Jadi tak boleh lah. Lagipun hadisnya daif. Okay, hadisnya daif. Bila hadisnya daif, kita dapati di sana kalau tak beramal pun tak ada masalah. Kerana kedaifan pada hadis tersebut. Dan tak semestinya kalau kita makan menggunakan pisau tadi, kita nak makan steak je. Nak makan steak, nak makan apa-apa kan, gunakan pisau. Apa-apalah kita makan. Ada orang makan ayam pun guna pisau kan. Apa-apa makan apa? Filet, makan ikan, filet pun pakai pisau. Tak semestinya guna makan daging kambing kan. Oh style nampak macam orang tai-tai lah. Sebab tu dia kata berfoya-foya tadi. Masuk akal juga kan. Orang-orang Rom, betul lah. Dia samakan dengan orang-orang kaya, orang-orang Rom yang mana mereka ni tak ada keperluan pun untuk makan menggunakan pisau. Mereka menggunakan pisau untuk makan daging kambing tu. Kerana bagi dia, budaya dia makan pakai tangan pun boleh. Sama macam kita. Kita pakai tangan pun boleh juga. Tapi jangan buatlah kalau kat tempat orang. Okay, kita semua, saya pesan gini lah ya. Kita memang, kita ada budaya kita, kita ada cara kita. Tapi lihat pada situasi dan keadaan. Ya. Contoh, kita biasa kalau kita makan sup, apa kita hirup dekat piring tu kan. Tapi kalau dekat kedai takkan kita nak buat gitu, betul tak Karam? Cuba kalau Sakinah hirup macam tu. Nampak kan? Orang suka ambil gambar aja kalau saya buat. Ya Allah ya Tuhanku. Tapi adakah sesuai? Tak sesuai keadaan dia. Kan? Kat mana-mana pun kalau kat rumah kita cantik lah. Cuba kalau pergi rumah bakal mak mertua buat gitu ya. Kak Dewi, hoi reject aku dia ni. Alah. Makan. Nampak adab dekat situ. Nampak maknanya keadaan ada situasi-situasi yang boleh, ada situasi yang tak boleh. So kalau kita berada dekat luar, di rumah orang, kan keadaannya tak cantik. Walaupun kita kata, tak apalah kita Melayu dengan Melayu pergi rumah Kak Aisyah makan, tak kisah Kak Aisyah. Tak boleh lah juga. Kena jaga adab. Okay, lihat kepada keadaan dan tempat. So kalau kita makan daging kambing tadi, perlu gunakan pisau, gunalah pisau. Lagi-lagi kalau makan dekat Swensons style kan. Kalau kat rumah sendiri tak apa lah. Sorang-sorang ya. Kalau makan dekat luar tengok lah. Nanti orang kata gini tau. Tengok orang pakai tudung. Macam gitu tau. Tengok pakai tudung. Tak ada adab makan kat luar macam ni. Selekil. Orang dah cakap gitu. Agama pula menjadi alasan kan. Nampak tak? Kita kata tak. Orang Islam tak pakai makan sudu garpu ni pakai tangan. Cakap gitu pula dah kita ni. Ni semua orang kafir. Cakap gitu. Guna ayat macam itu kan. Orang tak beriman je pakai sudu garpu ni. Dah kita guna statement sedemikian. Tak cantik ya, tak cantik. Islam tak begitu. Nabi pun tak ajarkan keadaannya sedemikian. Okay, so kita ni agak-agak lah ya ketika kita beramal dengan hadis Nabi SAW ikut kepada tempatnya, konteksnya dan juga kefahaman kita tu bagaimana. Jadi kat sini kalau dia kata makan guna pisau tu menyerupai kita dengan perbuatan orang ajam, okay, non-Arab tadi, ataupun buat kita nampak macam perbuatan orang yang suka berfoya-foya, tak semestinya. Okay? Baik, di antara faedah hadis di atas adalah persaksian untuk menafikan sesuatu dapat diterima jika penafian tersebut ada batasannya. Dia pun cakap juga kat situ kan. Okay, kalau kita boleh menafikan sesuatu, okay, maka boleh dinafikan yang mana kalau selagi mana, maksudnya jika penafian tersebut ada batasannya, kita kata di sini selama mana tidak ada dalil menyatakan tentang hal yang itu tak boleh, boleh saja untuk kita buat. Okay, tapi melihat kepada kadar dan batasnya. Keterangan tambahan tu tak apalah, tinggalkan saja, tak jadi masalah. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ya, silakan. Mm-mm. 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 Okey. Tak, tak. Hatta unta sekalipun tak semestinya kena ambil uduk.
Ada pendapat yang lain. Walaupun ada hadis yang kata kena ambil wuduk, tapi dalam perbahasan di kalangan para ulama, majoritinya kata tak perlu. Mm-mm. Ya. Uh, 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 uh. Yelah, sekarang masuk macam selesai, okey? Maksudnya kalau kita pakai api, adakah kita kena ambil wuduk? Bila kita masak tak menggunakan api, contoh. Okey, terpulang pada kita sama ada nak ambil ataupun tidak. As long as kambing ke bawah. Yes, as long as kambing ke bawah. Tapi bagi saya, kita ikutlah pada pendapat jumhur di sini. Pendapat majoriti di kalangan para ulama, pendapat Imam An-Nawawi, yang mana kita bincang ada dua perkara di situ tadi, tentang makan daging kambing dan juga makan makanan yang dimasak di atas api. Jadi secara kesimpulannya di akhir perbincangan menunjukkan kepada kita tidak perlu untuk berwuduk ketika kita makan daging kambing dan juga makan makanan yang dimasak di atas api itu tadi. Jadi bagi saya di sini, terbaik ialah kita ikut kepada pendapat majoriti tersebut. Tetapi kalau kita rasa kita nak juga ambil wuduk itu, saya tak larang. Okay, tak larang. Ikutlah kepada preference masing-masing lah. Kita punya rasa, kalau rasa macam nak ambil wuduk, ambillah wuduk. Okay, kerana Nabi kata juga di situ, kalau kamu hendak, ambillah. Kalau tak nak, tak jadi masalah. Okey? Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kesabaran untuk terus belajar, untuk ilmu agama dengan baik, dengan betul. Cari guru yang betul untuk belajar. Itu juga penting. Ini pesanan yang perlu kita ingatkan kepada semua orang. Cari guru yang betul ketika belajar. Lebih-lebih lagi untuk faham teks-teks agama. Nak faham Al-Quran, nak faham hadis Nabi SAW. Bimbang kalau gurunya salah, nanti akan difahami ikut kepada nafsu, ikut kepada pemikiran sendiri. Okey, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.